Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini apa yang kita nak buat ialah kita nak test ataupun kita nak bina satu app untuk buat publish dan juga subscribe kepada MQTT Broker. Dan MQTT Broker yang kita akan pakai untuk video ini iaitu daripada Favor IoT lah. Okey, MQTT Broker daripada Favor IoT. Dan kita akan bina kita punya mobile app menggunakan MIT App Inventor. So macam biasa, start new project. Kemudian namakan dia, contohnya Favor IoT MQTT Apps. Contohnya lah, apa-apa nama yang bersesuaian. Okay. So apa yang kita perlu ialah beberapa maklumat lah. Seperti macam URL, macam client ID, macam device developer ID dan sebagainya. Jadi dari segi itu kita kena design supaya user boleh masukkan setiap maklumat-maklumat tersebut. Okay. So untuk connect to MQTT Broker ada beberapa step lah. First kali kena connect tu broker tu dulu. Kemudian baru boleh buat publish ataupun subscribe. Okey, untuk publish dan subscribe kita kena tahulah topik dan data apa yang kita nak hantar. Okey, secara mudahnya macam tu. Jadi kita boleh mulakan untuk design kita punya mobile app. Okey, so kita mulakan dengan layout supaya mudah untuk kita susun kita punya mobile app ni. Okay, sebagai contohnya kita gunakan table arrangement dulu. So untuk table arrangement ni, kalau kita tengok kat sini, kita boleh state lah kat sini berapa kolom yang kita nak dan berapa rows yang kita nak. Okay, contohnya kita tambah dulu jadi lebih kurang dalam 4 rows contohnya. Okay, sebelum tu dekat screen ni kita align horizontal dia center. Okey, yang lain-lain kita tak mau kacau lagi. Okey. Kemudian sebelum kita buat tu, kita letak tajuk dulu. Okey, tajuk ni kita ambil label. Okey, letak atas sekali. Okey, untuk label ni background dia kita letak warna biru. Okey, font size ni kita letak dalam 24 ataupun 20 pun okey. Kemudian dia punya lebar dia ni fill parent. Fill parent ni maksudnya dia akan ambil semua ni lah. Okey. Kemudian dia punya text alignment dia kita pilih center. Dan dia punya tajuk dia ialah Favor IoT MQTT Test. MQTT Test. Okey. Kemudian dia punya color warna putih, white. Okey. Okey lah tu. Okey, kemudian dalam ni kita letakkan beberapa label dan juga text box. Okay, contohnya label lagi contohnya. Kemudian kita ambil text box 1, 2, 3. Okey, kita mulakan dengan label yang pertama ni. Kita tak payah rename lah untuk label. Kalau nak rename pun boleh, tak ada masalah. Contohnya label URL contohnya. Okey. Okey, teks yang kita nak tukar kat sini ialah MQTT URL contohnya. Okey, label yang kedua kita tukar kat sini client ID contohnya. Dan yang ketiga ni kita masukkan
access token. Okey. Kemudian ni penting untuk kita label, sebab apa, text box nanti kita nak guna di dalam kita punya programming. Jadi setiap text box ni kita kena label dia. Text box 1 URL, text box 2 client ID, text box 3 access token. Okey. Kemudian kita letak satu dekat sini, button. Okay, sebelum tu kita ambil layout. Layout horizontal arrangement ni kita letak kat sini. Kemudian kita letak dua button dekat sini. Button pertama, button yang kedua. Okey. Kemudian untuk button yang pertama, rename dulu. Ini untuk connect. Okey, button yang kedua rename untuk disconnect. Okey. So sama juga dia punya text kat sini. Connect. Yang ni disconnect. Okey. So untuk permulaan ni kita tak cantikkan dia lagi lah. Kita nak bagi dia function dulu. Okey. Kemudian kita nak buat satu lagi untuk publish dan juga subscribe, di mana kita nak state kat situ kita punya data, iaitu key dan juga value. Memandangkan Favorite IoT ni memerlukan kita menghantar data dalam bentuk JSON, jadi kita kena letak key dan juga value lah dekat kita punya publish dan juga subscribe. Okay, sama juga macam yang kita buat yang ni. Kita ada table arrangement. Okay, dan sebelum tu kita ada label kat sini satu. Kat sini kita letak 20 juga contohnya. Kemudian text for label ni kita letak publish and subscribe. Okay. Kemudian dia punya alignment dia center. Okay, background dia kita letak pink bagi nampak ceria sikit. Kemudian dia punya label dia fill parent. Okay, macam ni pun dah okay. Okay, kemudian kita letak kat sini contohnya, kita letak dulu 4 row. Okay, kita ada label dekat sini 1, 2, 3, 4. Okay, contoh je lah. Okay, yang mana label ni kita letakkan dia punya label sebagai developer ID, device developer ID. Kemudian yang nombor 2 ni kita letak key, dan yang ketiga ni kita letak value. Okay, dan yang keempat ni subscribe video. Okay, saya rasa kita kena tambah lagi satu untuk ni, kita jadikan dia 5 dan subscribe value tak bawah sikit. Okay, sebab kita perlukan button kat sini.
Okay. Dan kita perlukan juga text box. 1, 2, 3, 4. Okay, so text box ni kita kena rename dia sebagai text box. Ini rename dia sebagai text box key. Text box value. Okay, dan yang ni okay. Kemudian untuk button ni, dia punya button dia ialah publish. Okay, saya rasa yang ni cukup dah. Okay, so kita akan masukkan device developer ID kat sini, key dekat sini, value, kemudian boleh publish. Dan dalam masa yang sama kita akan subscribe value ataupun subscribe data daripada Favor IoT MQTT Broker. Kemudian kita nak tambah satu image dekat sini, yang mana bila tekan connect dan kita punya apps ni dah connected to Favor IoT Broker, dia akan paparkan image tersebut lah. Dan image ni saya dah upload ke dalam kita punya MIT app. Okay, jadi picture ni saya pilih connected ni lah. Okay, so size dia tak menarik, jadi kita kena ubah dia punya ni fill parent. Okay, kemudian dia punya lebar dia dalam 10%. Okay, so pada keadaan asal non-visible lah. So dalam program nanti yang akan buat dia untuk visible. Okay, selesai untuk kita punya design. Sekarang ni kita nak buat program, boleh tukar ke page blocks. Okay, apa yang kita buat ialah kita nak masukkan setiap ni MURL, client ID dan juga access token, dan kita nak connect ke MQTT broker iaitu Favor IoT. Kemudian dah connected, baru kita nak publish ke topik untuk Favor IoT ni, access token lah. Okay, nanti kita akan buat semua tu. Okay, dan juga kita akan subscribe balik ke topik yang kita dah publish tersebut. Okay, tak apa, kita buat dulu. Okay, first kali kita nak gunakan MQTT. Kalau tengok kat sini, belum lagi ada MQTT. Kat sini pun belum ada MQTT. Kalau kita cari pun tak ada MQTT. Jadi macam mana nak buat? Kita kena import extension. MQTT ni by default tak ada. Jadi macam mana nak gunakan MQTT? Kena import extension yang telah dibina oleh beberapa orang ni lah. Okay, so boleh ke browser baru ni, MIT app MQTT extension. Okay, kita kena download extension tersebut. Okay, pilih yang Ulis Roboter Sete ni. Okay, boleh tekan kat sini, tekan kat download ni, kemudian download zip file ni. Okay, download zip file ni, kemudian dah siap download, boleh cari dekat download lah. Okay, contohnya macam saya dah download, jadi saya tak download. Import extension from my computer, choose file. Okay, saya dah download, kemudian dekat compress, dekat ni. Okay, kemudian pilih AIX file ni, open, kemudian import. Okay, tunggu sebentar. Okay, so akan wujud lah extension dekat sini. Jadi bila kita nak gunakan, sama juga macam sound tu, kita kena masukkan walaupun dia bukan visible components lah.
selepas kita import extension, okay, jadi kita dah boleh mulakan untuk program kita punya apps. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak buat connect dulu, connect to MQTT broker. Bila nak connect to MQTT broker, kita kena tahu dia punya URL, kita kena tahu kita punya client ID dan sebagainya. Okay, jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni ialah untuk user isi dekat sini, kemudian kita save dia ataupun kita set dia sebagai apa. Kemudian bila user isi kat ni, set dia sebagai apa dan sebagainya. Okay, contohnya kita ambil tadi textbox URL ni. Okay, dia ada dua, when textbox URL got focus dan juga when textbox one underscore URL lost focus. Okay, got focus ni maksudnya bila kita ataupun user tengah isi, tu got focus. Kalau user keluar daripada itu, maksudnya lost focus. Okay, so kita nak lepas user isi, dia keluar, baru dia simpan ataupun baru dia set something ataupun baru dia do something. Okay, ambil yang lost focus. Okay, kemudian set broker. Okay, set yang mana? Yang user isi dalam ni, URL dia. So dia kena ambil juga daripada textbox URL, set textbox one URL text. Bukan yang ni, kita ambil yang ni. So apa yang user isi akan disimpan dalam blok ni, kemudian dia akan simpan pula dalam set ni. Okay, kemudian selesai kat sini, duplicate je. Yang ni kita tukar dia sebagai textbox yang kedua, iaitu client ID, this one. Dan yang ni pun samalah, textbox client ID, dan dia akan set sebagai broker punya client ID. Macam port dan sebagainya tu, nak buat pun boleh, tak buat pun boleh, mana-mana pun boleh. So by default 1883 tu, jadi Fiber IoT pun menggunakan 1883, tak perlulah kita nak ubah-ubah. Okey, kemudian memandangkan Fiber IoT ni mempunyai username dan juga password, jadi sama juga kita kena duplicate. Dan seperti mana yang kita tahu, username dengan password untuk Fiber IoT ialah access token. Okey, jadi yang ni, jadi dia punya username, yang ni access token, duplicate, dan password dia juga merupakan access token. Jadi username dengan password kita ambil access token. Okey, selesai untuk connection. Okey, isi set, isi set, isi dan juga set. Sekarang ni dah isi siap semua, dah siap dah. Kita nak connect. Okey, bila nak connect, nak tekan button connect lah. Okey, bila nak connect, tekan button connect. So cari button connect. Okey, bila tekan baru buat, baru connect. Okey, so macam mana? Okay, tak kat sini. Kemudian kat sini just ambil call user ni .connect link session ni, kita letak true. Okey, true ni boolean. So boolean sebenarnya ada dalam block logic. Okey, so ambil true, letak kat link session ni. Okey, so selesai kat sini. Okey, dah connect. Bila kita dah cuba untuk connect, kita kena tahulah status dia sekarang ni macam mana, dah connected ataupun tidak. Jadi caranya masuk balik dalam MQTT punya blok ni, kemudian this one, connection state change. Okay, daripada tak connect, dah connect. So kita ambil ini dulu. Okay, bila berubah, apa yang berlaku? Okay, dekat sini kita kena tahulah. Kalau kat sini, kalau
Tuan-tuan tengok 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau 0 disconnected, kalau 1 connecting, kalau 2 connected, kalau 3 disconnecting, dan kalau keempat connection aborted lah. Okay, jadi kita kena tahu kalau dah connect, kita nak kat kita punya apps ni keluar image ni. Jadi kena guna if else lah. Kita kena buat comparison. Okay, sekali lagi dekat control ni ambil if ni, kemudian kita kena buat comparison. Okay, jika dia ada dua, new state dengan state string. Okay, state string ni dia akan bagi dalam bentuk ni lah, disconnect ke, connected ke. Okay, kalau kita ambil new state, dia akan bagi dalam bentuk code ni. Okay, sebagai contoh kita ambil new state sama dengan 2 sebab kita nak compare dia dengan connected. Jadi untuk number dalam map ni letakkan 2. Okey, jika connected iaitu 2 sama dengan 2, apa yang berlaku, kita nak image tersebut muncul. Okey, image dalam horizontal arrangement tadi tu. Okey, set image visible kepada true, maksudnya dia akan paparkan lah. Dan else, cara dia nak tambah else, letak kat sini, duplicate. Kalau tak ni, maksudnya sini false lah. Okay, bila connected, paparkan. Bila disconnected, buang dia. Ataupun tutup, ataupun non-visible lah. Senang cerita dia. Okay. So, untuk connection dah selesai. Kemudian, kita tengok balik. Kita nak buat publish dan juga subscribe. Okay. Kita mulakan dulu dengan publish. Okay. Publish ni pun sama juga dalam MQTT punya blog. Okay. Kita ambil yang paling simple sekali, iaitu publish. Kena tahu topik apa, message apa yang nak dihantar. Okay. Seperti mana dekat sini, kita akan isi dulu semua yang perlu kat sini. Kemudian tekan button publish dan dia akan publish lah. Maksudnya dekat sini kena ambil button publish. Bila kita klik, dia akan buat publish ni lah. Okay. Okay. So topik untuk Fiverr IoT, dia memerlukan access token, kemudian /v2/streams. Jadi access token kita dah ada dekat sini. Jadi kita cuma join dia punya teks tersebut. Tapi first kali kita ambil access token ni, kemudian kita join dengan /v2/stream. Okey, ini dia punya topik. Okey, kemudian message. Okey, message ni tricky sikit lah. Sebab untuk Fiverr IoT dia dalam bentuk JSON. Okey, dalam bentuk JSON. So kita pakai dictionaries. Okey, ambil dictionary ni. Kemudian ambil teks yang kosong, senang cerita dia. Teks. Kemudian duplicate dia kat sini. Okay, untuk first ni dia kena mulakan dengan device underscore developer underscore ID. Okay, key yang kedua
data. Okay, value yang pertama ni kita akan ambil daripada text box developer ID, iaitu daripada sini yang user akan isi ya. Okay, ambil text box developer ID, text, okay, letakkan dalam sini. Okay, kemudian untuk value ataupun data ni kita memerlukan satu lagi JSON. Okay, satu lagi JSON tu daripada dictionaries. Okay, letak kat sini, cuma dia bukan 2 key lah, dia ada 1 key. Okay, tekan dekat setting ni, kemudian tekan 1, delete. Okay, letak dalam ni. Okay, key dan value ni pun diisi oleh user. Jadi macam mana? Just duplicate ataupun copy paste. Okay, untuk yang ni key, yang ni dia punya value. Okay, so untuk publish dah selesai. Okay, untuk publish dah selesai. Sekarang ni kita nak buat untuk subscribe. Okay, untuk subscribe, first kali kita kena subscribe lah ke topik apa dan ke dan menggunakan QoS berapa lah. Okay, contohnya kita letakkan call subscribe ni bersama-sama dengan setelah connection berlaku. Okay, so kita letak dalam sini. Maksudnya bila connected, terus automatic dia lakukan subscribe. Ada data nanti baru akan dapat. Okay, dan dia punya topik sama jugalah. Duplicate, paste kat sini, dan dia punya QoS ni kita ambil QoS kosong saja. Kosong. Okay, dan dia punya data dia, kita nak apa yang kita subscribe tu dipaparkan dalam text box subscribe value ni lah. Jadi bila kita publish receive ni, okay, kita ambil text box subscribe value ni, kemudian set text. Okay, set text box subscribe value ni kepada get message. Okay, so message tu akan dipaparkan dalam kita punya subscribe value ni. Dan yang terakhir ialah kita nak buat disconnect. Okay, disconnect kita punya MQTT broker tu. So dia punya ni connect dan dia punya ni disconnect. Okay, disconnect ni melalui apa? Melalui button disconnect. Jadi kita ambil button disconnect. Disconnect, klik. Dan MQTT broker kita akan disconnected lah. Okay, itu saja. Kemudian macam biasa, connect melalui AI Companion. Dan satu lagi, setiap text box ni kita tak mau ada hint-hint ni. Jadi padam. Select setiap text box ni dan padam. Okay, setiap kali kita buat ni secara automatik lah dia akan update kat kita punya
kita punya apps tu lah dekat kita punya phone. Okay, jadi kita boleh try untuk lakukan connection dan juga publish. Okay, jadi kita nak test dekat kita punya apps. First kali masukkan URL mqtt.favoritot.com. Kemudian client ID ni masukkan je lah apa-apa yang kita nak masukkan, unique ID. Kemudian kita perlu ambil access token ni daripada kita punya account masing-masing lah. Ok, pastikan ada account Favor IoT. Ok, login macam biasa. Ok, kemudian ke bahagian hierarchy dan ke device, kemudian klik edit dan klik dekat ikon mata tu. Ok, klik dekat ikon mata ni. So ada kat sini lah, ada access token, boleh copy. Kemudian pastikan copy tu copy semua. Tekan button tu dia akan copy semua lah. Kemudian paste dalam kita punya apps. Ok, kemudian device developer ID pun kita perlu ambil daripada Favor IoT account kita. Ok, copy. Pastikan tak tertinggal walaupun satu huruf. Paste. Kemudian ni data atau payload yang kita nak hantar, dia ada key dan dia ada value. So key kita letakkan data dan kita punya value kita cuba letak test 1, 2, 3. Ok, so sekarang ni kita nak cuba untuk connect dulu. Ok, so kalau connected dia akan keluar image tersebut lah. Kemudian bila kita publish, dalam masa sama kita subscribe semula kepada apa yang kita publish. Sebenarnya dah berjaya, tapi kita nak check lagi sama ada betul tak. Kita tengok dalam Favor IoT ni. Ok, tengok dekat data stream. Ok, so data kita dah masuk ataupun dah sampai pun, dah dipublish pun ke Favor IoT MQTT broker. Nampak kat situ kita punya key data dan dia punya value iaitu test 1, 2, 3. Ok, boleh cuba lagi. Contohnya kita ubah value kat sini jadi 20,000. Kemudian kita publish. Dan masa yang sama juga kita subscribe. Ya, data dah publish dan data dah subscribe semula. Dan bila kita check dekat data stream ni pun dah wujud kita punya data yang kedua tadi, iaitu data dan juga dia punya value dia 2000. Ok, terima kasih.